Tapi isu kesihatan mental, penyakit mental sangat tinggi. Mungkin kita nak kupas sikit hari ini. Kenapa ini berlaku hari ini sebenarnya? Untuk zaman sekarang sendiri, mungkin kalau daripada yang saya tengok ialah dia banyak factors. Kalau yang saya nampak dia banyak factors. Di antaranya satu, saya tak pasti tapi lebih kepada lebih kepada lifestyle kita juga mungkin satu. Gaya hidup kita mungkin efek juga. Saya tak cakap gaya hidup akan terus boleh efek kesihatan mental orang tak, tapi ada setengah kes yang mungkin sebab gaya hidup dia lah dia boleh bagi efek negatif kepada kualiti kesihatan mental dia. Yang kedua, cara coping dengan apa-apa permasalahan atau stres yang dia alami. Sebab coping ada coping negatif, ada coping positif. So kalau kita gunakan coping yang negatif tu, dia jadi lebih teruk kita punya keadaan kesihatan mental. Itu yang kedua. Dan of course lah yang Puan selalu cakap juga, dia bukan genetik tapi kecenderungan kalau parent kita ada isu kesihatan mental dan kita pun jadi lagi susceptible kepada kondisi kesihatan mental. Dan seterusnya mungkin satu lagi yang saya nampak ialah sebab bukan gaya hidup tapi lebih kepada cara dunia ini berlaku sekarang. How the technology advance, tapi at the same time dia jadi buat kita yang mungkin dia tak function semacam sebelumnya. Mungkin ada part-part yang kita jadi lemah di situ. Itu jadi itulah Puan tambahan. Betul. Jadi saya cuma nak tambah, nak echo apa yang Alini katakan tadi, sebab we are at the most connected at the moment, tetapi the most loneliest era today. That is the whole irony of the whole thing, betul? Berada di dalam isolasi kerana kita sangat engross, contohnya dalam social media, gaming. Kita lagi banyak kawan di social media daripada kawan secara fizikal. Kita lagi banyak berinteraksi dengan individu-individu online daripada individu-individu secara fizikal. Kita dah terputus sebenarnya daripada dunia yang sebenar dan realiti. Dan kemudian kita dah lemah daripada segi fizikal dan mental sebab kita tak keluar bersukan, kita tak menggerakkan badan kita, apatah lagi minda kita. Jadi ini yang banyak berlaku sebenarnya. Saya tanya, berapa ramai individu-individu hari ini ataupun remaja lah mungkin hari ini ya, yang tahu sebenarnya jenis-jenis buku tuan-tuan dan puan-puan ya, because everything is done online, betul? Saya masih lagi very traditional, I buy books all the time. Saya masih suka bau buku itu sendiri, kertas itu sendiri, opening up a new book, opening up the cover, the plastic, pergi ke kedai buku dan sebagainya. Jadi dunia kita hari ini sangat berbeza kan hari ini. So all of this is really contributing. Dan sudah tu kalau kita berada di social media pula, kan sangat berbeza. We are creating an online persona. Banyak perbandingan yang berlaku, self-esteem, keyakinan diri berkurangan. Jadi semua ini sangat menyumbang sebenarnya kepada isu kesihatan mental. Jadi golongan muda lebih rentan sudah tentu, dan juga golongan yang lebih tua juga lebih rentan. All of this is because of that loneliness, isolation yang berlaku. Lebih tua mungkin hidup bersorangan. Mungkin dah tak ada aktiviti, mungkin tak sihat, nak bergerak pun menjadi sukar kan. Sebab tu kita melihat banyak perbincangan pula tentang dementia. Ini yang banyak berlaku hari ini juga, kemerosotan fungsi otak, dan kita sangat mengharapkan bahawa kalau boleh ibu bapa yang dah tua-tua tu, kita bawa mereka jalan-jalan, mungkin penglibatan mereka dalam community projects kan, join lah apa-apa community projects yang kita boleh, gotong royong ke, apa sahaja yang mereka tidak, orang kata, terperangkap dalam rumah kan hari ini, dapat berinteraksi dengan orang lain. Dan semua ini sebenarnya dapat membina lagi mungkin ya sel-sel di otak, dan yalah meningkatkanlah kesihatan ataupun kesejahteraan kesihatan mental kita sendiri. Jadi mungkin kita nak tengoklah kalau ada apa-apa, mungkin Aisyah soalan ke sharing ke mungkin, insyaAllah.